Membezakan antara syurga dengan neraka itu besar. Tapi kita tak rasa, betul tak? Kita tak rasa. Waktu kadang-kadang kita nak mengaku I'm a Muslim, kan? Di hadapan orang ramai, kita nak semayang, apa dia nak solat, di depan orang ramai, di depan non-Muslim sebagai contoh, kan? Kalau ada kelas dan sebagainya. Biasa kita solat tempat yang tersembunyi dah, cari belakang tangga lah, belakang pintu lah, kan? Kan? Betul tak? Walaupun mungkin di sudut undang-undangnya adalah saya tak pasti kat sini macam mana. Setengah negara tu dia tak boleh. Di setengah negara Eropah dia tak boleh kita solat tempat terbuka. Kita kena tempat yang tersembunyi lah. So maknanya kita kena kembalikan rasa mulianya kita dengan Islam yang ada dalam diri kita. Barulah kita boleh bekerja. Bila kita bekerja, kita rasa seronok untuk memberi khidmat kepada Islam, kan? Kita jadi AJK, mana-mana program dan sebagainya. Bila kita niatkan kita kerja tadi untuk Islam, kan? Bukan untuk diri kita, bukan untuk aku jadi popular, kan? Okay, habis kat situ. So maknanya kita kena jaga, wala tubtilu a'malakum, kita kena jaga supaya amal-amal kita ini tidak dibatalkan pahalanya dengan apa dia, dengan amalan-amalan yang disebut. Kalau ikut Ibn Jauzi ada 4 tadi, supaya tidak terbatal. Bila kita sampai di hari akhirat esok, adalah maknanya pahala tadi, kan? Jangan bila kita sampai dalam keadaan satu benda yang kita buat pun tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 34, alladzina kafaru wa tasaddu an sabilillah thumma matu wa hum kuffar falan yaghfirallahu lahum. Ini kesudahan orang kafir. Kita dah bincang panjang sebelum ini. Antara ciri orang kafir ini adalah dalam konteks ini adalah golongan musyrik. Alladzina kafaru maknanya golongan musyrik. Mereka ini antara lain, mereka ini saddu an sabilillah. Mereka sendiri tidak pergi dengar pengajaran Nabi SAW. Dalam masa yang sama mereka ajak orang lain, mereka dakwah orang lain, mereka kempen orang lain supaya tidak pergi dengar pengajaran Nabi SAW. Wahum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Mereka larang orang untuk pergi dengar pengajian Nabi SAW, dan mereka sendiri menjauhkan diri mereka daripada Nabi SAW, majlis-majlis Nabi SAW. Sehingga mereka buat provokasi, jika kamu pergi untuk dengar wahyu ataupun Quran yang diperdengarkan oleh Muhammad ini, kamu akan terpengaruh. La tasma'u li hadzal Quran, jangan kamu dengar. Setengah tu di kalangan orang-orang yang masih tidak beriman kepada Nabi SAW, dia pergi curi-curi dengar. Banyak kisah kita boleh baca balik lah. Pergi curi-curi dengar, kan? Bila pergi curi-curi dengar, mereka akan terpengaruh. Sebab apa? Sebab bahasa Al-Quran ini tidak boleh ditandingi oleh kehebatan para penyair pada waktu itu. Syu'ara pada waktu tak boleh nak keluarkan satu surah yang boleh menandingi kehebatan bahasa Al-Quran. Sekarang ni tipu pula, kita baca dalam Facebook, orang tipukan balik beberapa surah palsu yang disebarkan dulu. Tak silap saya tahun 97, 98. Dulu ada orang yang sebarkan surah palsu, ada 4 surah palsu disebarkan dalam internet. Antaranya surah Al-Wasaya, surah Al-Muslimun. Mana ada kan Quran kan? Al-Mu'minun ada. Surah Al-Wasaya, surah Al-Muslimun, surah At-Tajassud, ada satu lagi, ada 4. Jadi masa dulu saya bacalah, ambil kita download print dan kita kaji, kita baca. Bila kita baca memang bahasa dia tu, kalau bahasa Kelantan kita sebut lewa. Tawa lah, tawa. Bahasa Arab dia bukan bahasa Arab yang bagaimana bahasa Arab Al-Quran. Memang jelas lah bila Allah Ta'ala cabar orang-orang yang tidak mahu menerima risalah Nabi SAW ni. Mula-mula Allah Ta'ala cabar dengan satu Quran. Fa'tu bimithlihi. Kalau kamu tak percaya dengan Quran ini, fa'tu bimithlihi, bawa satu Quran yang sama dengan Quran ini ataupun wahyu yang diturunkan. Mereka tak percaya. Kalau tak boleh bawa keseluruhan Quran, fa'tu bi'ashri suwarin misli, bawa 10 surah. Tak boleh juga. Allah Ta'ala cabar lagi, fa'tu bi suratin misli, bawa satu surah. Sependek surah Inna a'tainakal kautsar yang selalu kita baca kan. Inna a'tainakal kautsar pun tak boleh nak buat. Kan? Langsung menandakan kehebatan Al-Quran.
Seorang kafir ni ataupun orang musyrikin Mekah pada waktu itu, dia kempen orang ramai supaya jangan pergi dengar pengajaran Nabi SAW. Supaya apa? Supaya takut mereka ini akan terpengaruh dengan dakwah Nabi SAW. Okey. Jadi kesudahan mereka ini, pengakhiran mereka ini adalah fala yaghfirullahu lahum. Allah Taala tidak akan ampunkan dosa mereka. Ini merujuk kepada dosa ataupun kesalahan syirik. Al-isyrak billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Istilah Melayu kita menyengutukan Allah lah. Tak tahu ambil daripada mana menyengutukan. Associate partner. Kalau dalam perbahasan syirik ni, dia bukan apa yang kita faham syirik ini sembah berhala. Sembah berhala maknanya sembah tokong dan sebagainya. Syirik ini kalau kita rujuk surah Asy-Syu'ara, syirik ini bermula dengan id nusawwikum bi rabbil alamin. Kami menyamakan kamu, berhala-berhala kami ini dengan kuasa Tuhan. Menyamakan kuasa makhluk dengan kuasa Tuhan, itu maksud syirik. Bukan maksud jelas. So bila kita mengatakan manusia ataupun makhluk sama berkuasa sebagaimana kuasa Tuhan, itu dah syirik. Id nusawwikum bi rabbil alamin. Bila kami mengatakan berhala-berhala ini mempunyai kuasa sebagaimana kuasa Tuhan yang mentadbir alam. Sebab itulah Allah Taala kata apa dia? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah Taala sekali-kali tidak akan memberikan keampunan kepada orang yang mensyirikkannya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi dosa selain dosa syirik, Allah Taala ada pertimbangan untuk diampunkan dosa-dosa. So dosa-dosa selain syirik ada pertimbangan daripada Allah Taala untuk diampunkan. Adapun dosa syirik jelas dalam ayat ini, dalam ayat lain pun jelas apa dia? Pengakhirannya adalah ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Habis itu. Ayat 35, fala tahinu wa tad'u ila as-salmi wa antumul a'laun wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum. Apabila kamu telah mengetahui bahawa orang-orang kafir itu dihampakan amalnya dan diseksa oleh Allah, maka janganlah kamu wahai orang-orang yang beriman merasa lemah dan mengajak musuh yang menceroboh tadi untuk berdamai. Padahal kamulah orang-orang yang tertinggi keadaannya. Lagi pula Allah bersama-sama kamu untuk membela kamu mencapai kemenangan, dan Dia tidak sekali-kali akan mengurangi pahala-pahala amal kamu. Di sini Allah SWT menyebut tentang pada waktu ini, surah ini kalau kita kaji di sudut sejarahnya, sejarah penurunan, surah ini diturunkan selepas Ghazwatul Badar, selepas perang Badar, sebelum peperangan Uhud. Okay? Selepas peperangan Badar, sebelum peperangan Uhud. Okay. Jadi perang Badar pada tahun kedua Hijrah, Uhud pada tahun ketiga Hijrah. Okay. Pada tahun pertama dan kedua selepas hijrah Nabi SAW daripada Makkah ke Madinah, pada waktu itu Nabi SAW telah membentuk kekuatan umat Islam bila tertegaknya negara Islam Madinah. Bila tertegaknya negara Islam Madinah, Nabi sebagai Rasulullah, sebagai ketua, sebagai pemimpin, dan di bawahnya rakyatnya antaranya golongan sahabat Muhajirin dan Ansar, antaranya golongan Yahudi daripada Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah dan beberapa lagi. Kemudian terdapat juga di kalangan orang-orang musyrikin yang masih lagi belum beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan termasuk di kalangan mereka juga adalah golongan munafik yang kita bincang panjang dalam surah Muhammad. Okey, maknanya at least ada 3 atau 4 golongan. Bila Nabi SAW hijrah ke Madinah, ada 3 atau 4 golongan yang berada di bawah naungan kerajaan Islam Madinah pada waktu itu. Dan tidak semua Islam. Tidak semua rakyat negara Islam Madinah itu semuanya Islam, tidak. Bahkan orang Yahudi pada waktu itu, golongan Yahudi, baik Qainuqa, Nadir ataupun apa dia Quraizah, mereka menguasai baik di sudut ekonomi, baik di sudut politik, baik di sudut pemikiran masyarakat Madinah pada waktu itu. So sekarang ini Islam tengah naik. Islam tengah naik, tambah lagi selepas kemenangan umat Islam semasa peperangan Badar.
Kita boleh baca panjang sejarah perangan Badar ni, antaranya surah Al-Anfal. Kan? Surah Al-Anfal. Juga diceritakan dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW, bila Allah Ta'ala hantar malaikat, Allah Ta'ala hantar malaikat untuk membantu tentera Badar 313 orang. Diceritakan Iblis bila nampak, Iblis ni nampak, Iblis nampak malaikat turun untuk membantu tentera Badar, Iblis lari. Lari, apa dia, sampai apa kita tercerit-cerit lari. Kan? Kalau kita azan jangan lari dalam keadaan terkentut-kentut. Ini sebut dalam hadis. Tak, bila dia dengar azan dia akan lari. Tak. Lepas azan tu dia datang balik. Kan? Sebab tu ada azan, disunahkan azan dan sunahkan iqamat. Bukan hanya di masjid, kalau kita solat kat rumah pun, mana solat jemaah kat rumah. Kita solat jemaah kat rumah, bukan solat Jumaat ya. Solat jemaah kat rumah. Solat jemaah kat rumah kan. Disunahkan kita azan dan juga iqamat. Bila azan tu kita akan halau iblis. Halau syaitan. Sampai dia akan lari sampai tak dengar azan lah. Kat sini sebab kita tak dengar azan kan. Kalau kat Malaysia dah masuk setiap kali masuk waktu solat. Kalau kat kampung 4 ataupun 5 masjid yang bang. Kan? Jadi syaitan ni dia akan lari jauh kan. Dah. Kalau kat sini susah kita nak dengar. Tak. Sebab tu cabaran di luar negara ni, kalau kita tak azan, kalau tak ada benda-benda yang boleh menghalau syaitan, dia punya cabaran yang lebih besar. Jadi kena azan. Walaupun kita solat kat rumah, kita azan supaya kita halau syaitan. Dalam balik pada perang Badar tadi, syaitan lari kerana melihat Allah Ta'ala dah hantar tentera malaikat. Ada yang pakai disebutkan, ada yang pakai kuning, ada yang pakai merah, ada yang pakai hijau. Dan pada ketika itu kepala musuh ni, kepala musyrikin ini dipancung tanpa sempat sahabat Nabi SAW dia letakkan pedang di tengkuk-tengkuk musyrikin tadi. Allah Ta'ala hantar bantuan daripada langit. So kekuatan Islam itu dah dilihat oleh golongan musyrikin, baik di Mekah ataupun sebahagian daripada golongan mereka yang masih berada di Madinah, termasuk golongan munafik. Di dalam keadaan ini Allah Ta'ala memberikan arahan kepada orang Islam supaya jangan merasa lemah. Fala tahin. Jangan merasa lemah. Al-wahnu ni maksud al-dha'f. Jangan rasa lemah. Lemah semangat, lemah sampai ke tahap sampai ke tahap yang kedua tu, wa tad'u ila salm. Kamu mengajak mereka untuk berdamai. Kamu mengajak mereka untuk berdamai. Jadi kalau kat sini disebutkan ulama-ulama bincang panjang lah persoalan kita berdamai dengan orang-orang musyrikin. Dalam kata ini orang musyrikin, orang-orang bukan Islam. Okey, dalam ayat 35 surah Muhammad ini. Okey, ayat ini jelas. Wa tad'u ila as-salm fala tahinu. Ai wala tad'u ila as-salm. Jangan kamu rasa lemah dan jangan kamu mengajak musuh, mengajak orang bukan Islam untuk berdamai. Kenapa? Wa antumul a'lam. Karena sekarang ini keadaan kamu, situasi kamu merupakan orang yang tinggi. Mereka kata a'la. Kan? Islam ya'lu wa la yu'la alaihi kan? Kamu sekarang ini merupakan orang yang tinggi. Maknanya Allah Ta'ala dah letakkan kedudukan Islam, orang Islam, Nabi dan para sahabat di Madinah pada ketika itu berada di satu tahap lebih tinggi daripada orang-orang musyrikin. Tambah lagi dengan kemenangan mereka dalam peperangan Badar. Jadi kalau kita nak bincang persoalan ni panjang. Panjang. Cuma saya nak sebut beberapa. Ada satu pandangan daripada Syekh Muhammad Tahir Ibn Ashur. Dia tulis dalam buku dia, dalam tafsir dia nama dia Tahrir wa Tanwir. Setiap juzuk tu dia ada satu volume. Juzuk satu ada satu volume. Tak silap saya dalam 30 juzuk lebih kurang lah. Dan sekarang ni available online. Siapa yang boleh baca bahasa Arab boleh download, boleh baca. Okey. Okey, dia kata kat sini ayat ini menunjukkan kepada kita bahawasanya tidak arahan daripada Allah Ta'ala, umat Islam tidak boleh merasa lemah dan mengajak atau berdamai dengan orang bukan Islam dalam keadaan mereka kuat. Tak boleh. Okey.
Ayat ini pada pandangan Syekh Tahir Ibn Ashur, dia mengatakan ayat ini oleh kerana ayat ini turun selepas perang Badar dan sebelum perang Uhud, dan pada ketika itu tidak berlaku apa-apa perangan antara umat Islam sebelum sampailah kepada perangan Uhud. Jadi dia mengatakan an-nahyu kat sini, larangan di sini adalah bersifat apa kita kata khusus. Larangan ini bersifat khusus dan tidak bertentangan dengan ayat daripada surah Al-Anfal ayat 61. Surah Al-Anfal ayat 61 Allah Taala sebut wa in janahu lis-salmi fajnah lah. Jika sekiranya mereka cenderung untuk berdamai, maka ambillah sikap untuk berdamai dengan orang-orang musyrikin tadi, bukan Islam tadi. Jadi dia mengatakan tidak timbul persoalan ayat ini dinasahkan oleh ayat 61 surah Al-Anfal. Panjanglah semua saya nak cerita reka. Jadi maknanya persoalan apa kita kata berdamai dengan orang bukan Islam, dengan non-Muslim dalam konteks ini musyrikin Mekah. Ayat ini, ayat 35 surah Muhammad ini bersifat khusus. Okey, dan tidak apa kita kata menasahkan ayat membatalkan hukum ayat 61 surah Al-Anfal. Maknanya kalau ikut pandangan beliau, dia mengatakan jika sekiranya ada maslahah, jika sekiranya ada keperluan untuk umat Islam berdamai tanpa berperang dengan orang-orang bukan Islam, golongan musyrikin, maka dibolehkan. Sebab tu kalau kita tengok dalam sejarah, Nabi SAW semasa perjanjian Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah, Nabi berdamai, membuat perjanjian, ada syarat-syarat terma-terma dia dengan golongan musyrikin Mekah. Sama juga zaman Sayyidina Umar, bila dia pergi nak buka, dia hantar tentera untuk buka Afrika. Pada waktu ada masalah dengan dia, dekat cerita Sayyidina Umar berdamai, tak pulang, kemudian balik hantar tentera balik ke pada ketika balik ke Mesir. Begitu juga pada zaman, kalau saya kaji zaman perang salib, banyak berlaku perjanjian antara tentera Islam. Kalau saya kaji tentang Nuruddin Zanki, even zaman Salahuddin Al-Ayyubi pun berlaku perjanjian antara tentera Salahuddin, tentera Nuruddin dengan Latin Kingdom of Jerusalem. Pada waktu itu Kristendom ni ataupun dunia Kristian ni dia ada 4 negeri ataupun 4 negara lah. Yang pertamanya Jerusalem, disebut sebagai Latin Kingdom of Jerusalem. Yang kedua Principality of Antiochia. Yang ketiganya County of Edessa, dan yang keempat County of Tripoli. Ini selepas perang salib yang pertama, mereka establish 4 buah negara. Jadi banyak dalam, kalau kita baca sejarah masa Nuruddin Zaki pun, masa Salahuddin Ayyubi. Salahuddin Ayyubi ni popular sebab dia ada counterpart dia, iaitu Richard the Lionheart. Boleh baca kisah dia panjang. Berlaku perjanjian antara tentera-tentera mereka ini dengan golongan Kristian tadi, even dalam keadaan untuk menentang orang atau pemerintah ataupun kerajaan-kerajaan kecil Islam. Jadi kalau kita baca sejarah, kita akan pelik kenapa dia sebagai contoh yang saya kaji, Nuruddin ni orang Islam, dia ni asal Turki. Tapi dia memimpin tentera, bukan hanya tentera orang Turki, dia pimpin selepas dia satukan Damascus, Syria sekarang lah. Dulu historical Syam, dipanggil historical Syria. Historical Syria termasuk Lebanon, Jordan, panjang lah nak cerita. Mereka hanya itu kena buat kuliah lain. Dia bekerjasama dengan antaranya Latin Kingdom of Jerusalem untuk pada waktu itu untuk melawan, tak silap saya, satu gerombolan tentera yang datang daripada Damaskus. Sebelum dia kuasai Damaskus dan Egypt. Selepas itu pada, tak silap saya, pada tahun 1950 lebih lah, 1950 lebih, dia kuasai, dia satukan Damaskus dengan Egypt. Kan? So persoalan kerjasama berdamai antara orang Islam dengan bukan Islam ni panjang perbincangannya. Dia bukan clear cut, tak boleh. Sebab tu perbincangan kita baca kitab-kitab fiqh, perbincangan ni panjang. Tambah lagi dalam konteks sekarang, konteks dunia, dia memerlukan kepada ijtihad ulama-ulama yang berkeyakinan lah. Dan benda ni bersifat ijtihadiyah. Ya, dia bersifat ijtihadiyah. Kalau dalam konteks hukum ni kita sebut bersifat spekulatif. Sebab dalil-dalil dia bersifat zanniyah. Dia bukan dalil yang bersifat qat'iyah. Qat'iyah ni definitif. Dia bersifat spekulatif. Dia ada definitif, dia ada
spekulatif. Dia ada qat'iyah, dia ada zanni. Ya, ni kita belajar usul fiqh pula lah. Masya-Allah. Tu maknanya secara ringkas ada cerita macam itulah. Jadi benda tu bukan benda yang bersifat clear cut, dia bergantung kepada ijtihad para ulama. Okey. Jadi macam saya nak ijtihad tak boleh lah. Sebab tak ada dalam diri saya ni ciri-ciri ijtihad, ciri-ciri seorang mujtahid. Kan kalau kita sekarang dunia sekarang, mujtahid yang popularnya adalah Dr. Yusuf Qaradawi. Ini al-alam, disebut sebagai al-alam, alim besar dalam dunia Islam. Lepas tu kalau fatwa-fatwa even di Europe pun, European Council for Fatwa and Research, antara ahlinya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jadi ini yang dipakai lah. Tapi ada setengah orang kritik dia, tak pakai dia dan sebagainya. Tapi secara umum generalnya umat Islam di dunia sekarang ini memakai fatwa ataupun pandangan-pandangan dikemukakan oleh beliau.